Siapa tu? Saya, bang. Mas Naya. Magna datang. Bukalah pintu, bang. Nanti kejap ya saya. Pintu Magna buka ya, bang. Seniman H.M. Busra. Bagi peminat filem hitam putih pada waktu dulu, pasti akan mengenali seorang pelakon yang bermain trompet dalam filem Seniman Bujang Lapuk 1961. Lakonannya dalam filem tersebut sangat meninggalkan kesan dan diingati, meskipun hanya melibatkan watak sampingan. Seniman yang dimaksudkan itu adalah H.M. Busra atau nama sebenarnya Muhammad Busra bin Hashim. Beliau yang dilahirkan pada 16 Ogos 1932 itu mula menjejakkan kaki di studio Jalan Ampas bermula tahun 1950 sebagai pekerja biasa di perusahaan syarikat Malay Film Production. Seterusnya, beliau telah diberikan peluang oleh majikannya untuk membintangi beberapa buah filem keluaran syarikat tersebut yang mana kebanyakannya memegang watak komedi. Kemunculan nama H.M. Busra sebagai bintang komedi meningkatkan naik sezaman dengan pelakon seperti Ibrahim Pendek, S. Syamsuddin, Aziz Sattar, Ahmad C. dan M. Rafi. Sepanjang penglibatannya dalam bidang seni, beliau telah membintangi lebih daripada 30 buah filem. Antara filem-filem lakonannya yang paling diingati ramai adalah Tika Abdul sebagai penjual hamba, Ali Baba Bujang Lapuk sebagai doktor dan penyanyi, serta Seniman Bujang Lapuk sebagai jiran trompet. Selain berlawak, H.M. Busra juga mempunyai kebolehan bermain trompet dan biola. Sebagai seorang anak seni, beliau sering memberikan kerjasama kepada sesiapa sahaja dan tidak pernah menunjukkan perasaan marah. Semasa bekerja sebagai pelakon di studio Jalan Ampas, beliau sering ke warung kopi yang terletak di hadapan studio MFP ditemani teman rapatnya Ibrahim Pendek, S. Syamsuddin, Aziz Sattar, S. Sudarmaji, Mustafa Yasin dan Malik Sultan Muda. Di sinilah H.M. Busra pernah menyatakan hasratnya kepada rakan-rakannya untuk memasuki bidang perniagaan selepas pendengar ura-ura yang mana studio tersebut bakal ditutup pada November 1967. Namun, beliau tidak menerangkan jenis perniagaan yang bakal dimulakan meskipun pernah dicungkil oleh rakan-rakannya beberapa kali kerana khawatir kalau gagal kelak. Manakala rakannya yang lain seperti Ibrahim Pendek turut bertekad ingin berniaga seperti Busra, bagi Aziz Sattar dan S. Sudarmaji pula mereka mahu terus mencuburi bidang perfilman kerana menganggap ini semua sudah menjadi sebahagian daripada hidupnya. Namun, Busra menyatakan bahawa cita-citanya adalah untuk memasuki bidang perniagaan, tetapi bukan bererti dia akan terus meninggalkan bidang perfilman. Beliau akan kembali semula ke bidang filem apabila perniagaannya sudah meningkat maju. Sejurus selepas perbualan tersebut, mereka telah dipanggil oleh pengurus studio MFP bagi menyampaikan notis rasmi penutupan studio tersebut. Mereka tidak sedikit pun membayangkan kesedihan apabila menerima notis tersebut kerana telah menduganya terlebih dahulu. Mereka akhirnya membuat haluan masing-masing di mana ramai pelakon yang berasal dari Malaysia akhirnya pulang ke tempat asal mereka sendiri, termasuk Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dari Singapura, H.M. Busra telah kembali ke kampung halamannya di Semenyih, Selangor.
Selepas 2 tahun pertemuan di warung kopi tersebut, beberapa orang pelakon dan pekerja studio tersebut telah memulakan hidup baru. Ibrahim Pendek telah membuka kedai pakaiannya di Gelang, manakala Sudarmarji pula dengan kumpulan seni budaya di Raffles Village dan Mustafa Yassin pula dengan karya-karyanya di TV, dan kebanyakan pelakon dan pekerja lain membuka warung nasi. Manakala H.M. Busro pula telah berjaya memulakan usaha baru, iaitu membuat kicap, menternak ayam dan membuka semain pokok buah-buahan di Semenyih. Menurut laporan Sulaiman Jim dalam Akhbar Berita Harian 12 April 1981, 2 tahun kemudiannya perniagaan H.M. Busro semakin maju dan mendapat sambutan yang baik. Beliau merancang untuk meluaskan lagi perniagaannya dengan mengusahakan bantuan dari kerajaan. Pada akhir tahun tersebut, beberapa orang teman rapatnya yang mengikuti Pesta Filem Asian di Singapura telah membawa berita bahawa perniagaan Busro semakin berkembang dan mereka gembira kerana Busro akan kembali semula ke lapangan seni. Beliau dan keluarga menetap di Kampung Sungai Macang, Jalan Sungai Lalang, Semenyih, Selangor. Ini apa masalah kamu? Dengan tiba-tiba terus mengerang. Saya sakit, Cik. Sakit unta. Sakit unta? Doktor, apa dia sakit dah? Kurang vitamin C. Binatang apa vitamin C? Aduh. Hei, dekat doktor naik batu. Baik. Di samping sibuk menguruskan perniagaannya, H.M. Busro sempat juga berlakon dalam sebuah filem bertajuk Langit Tidak Selalu Cerah dengan memegang watak sebagai Abang Usop yang turut dibintangi oleh Mokhtaruddin dan Uji Rashid pada tahun 1981. Selain daripada itu, beliau juga sempat bertindak sebagai pengarah filem Dunia Terbalik keluaran Road Film Production, iaitu sebuah filem bercorak komedi yang turut membariskan pelakon veteran seperti Wahid Sateh, Nur Madiah, Ibrahim Pendek, Nurlia Ramli, S. Syamsuddin serta menampilkan muka baru, Julie Dahlan dan Azim Chan. Skripnya pula ditulis oleh pelakon dan pengarah veteran Saleh Ghani. Pada 7 April 1981, H.M. Busro telah terpilih sebagai calon penerima anugerah pelawak terbaik dalam filem Langit Tidak Selalu Cerah di Pesta Filem Malaysia kedua. Beberapa orang penyelenggara pesta filem itu membisikkan bahawa Busro mempunyai harapan untuk memenangi anugerah tersebut. Ramalan itu akhirnya sampai ke telinganya dan dia menyatakan bahawa dia tidak kisah dipilih atau tidak kerana itu bukan tujuan utamanya kembali ke bidang filem. Dia hanya mahu bermesra semula dengan rakan-rakan seperjuangannya ketika dahulu di samping menambah pengalaman baru dalam dunia filem. Pada malam Selasa 7 April 1981, H.M. Busro telah datang menghadiri pembukaan pesta filem tersebut yang diadakan di Stadium Negara Kuala Lumpur. Keceriaan terpancar jelas di wajahnya apabila melihat teman-teman dari Jalan Ampas ikut sama berkumpul, malah ada juga yang memainkan peranan penting dalam pesta filem tersebut. Antara rakannya yang hadir adalah Sudarmarji, Ibrahim Pendek, Aziz Sattar, Nur Madiah dan beberapa orang pelakon lain. Mereka bergembira dan tertawa mendengar Busro berseloroh tentang kisah lama ketika sama-sama bekerja dahulu. Namun, pertemuan itu rupanya kali terakhir buat Busro dan rakannya. Pada malam itu, H.M. Busro telah meninggalkan majlis berkenaan lebih awal. Sebelum itu, beliau telah menyatakan hasratnya kepada Sudarmarji untuk pulang lebih awal kerana penat, yang mana ketika itu beliau duduk di sebelah Sudarmarji. Sewaktu berjalan pulang dari pesta filem tersebut, Sudarmarji telah ternampak kereta milik H.M. Busro berhenti di pinggir jalan Yok Yew, lalu memberhentikan kereta untuk melihat apa yang berlaku. Apabila sampai ke kereta tersebut, beliau mendapati Busro ada di dalam kenderaan tersebut. Namun kelihatan tidak bermaya
sambil mengadu sesak nafas. Lantas, Esu Darmarji terus bergegas untuk mendapatkan ambulans dan apabila kembalinya beliau ke kereta Busro, dia mendapati seniman tersebut telah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir, iaitu kira-kira jam 11 malam hingga 11.30 malam. HM Busro telah meninggal dunia pada 7 April 1981 di usia 48 tahun dan meninggalkan seorang balu, Salmah Yusof, dan 5 orang anak, Rosilawati, Muhammad Suhaimi, Rosmilah Muhammad Effendi dan Rosailah. Jenazahnya telah disemadikan di tanah perkuburan Islam Semenyih. Semoga roh Allahyarham Muhammad Busro bin Hashim ditempatkan di kalangan para solihin. Al-Fatihah.